Kau nak cerak peta ni? Di. Hah? Baca apa tak? Hah? Jawab dah. Buka 3. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Hazihi, inilah akidah bagi Sunusiyah matan Ummil Barahin, diterjemahkan dengan bangsa Melayu. Wallahu a'lam. Hazihi, jadi inilah tu hak terjemah daripada hazihi dah tu. Inilah tu mubtada, akidah tu khabar. Inilah, yakni bermula inilah risalah yang mengandung di dalamnya akidatul iman tu. Domain dia lah. Inilah, yakni ini risalah yang mengandung di dalamnya akidatul iman tu. Bertamak ta'ime tu. Aqidatun ialah satu akidah. Ialah satu akidah. Satu akidah mana? Bagi Sunusiyah matan Ummil Barahin. Jadi Sunusiyah ni kalau kita kira nisbah dia juga, ia panggil satu kali satu kabilah lah. Satu kabilah, satu kampung di sebelah maghribi. Tu. Jadi Sunusiyah ni dobik betul Sunusiyah tu tak apa. Sunusiyah dobik tepi qauluhu Sunusiyah. Qauluhu Sunusiyah ialah nama bagi satu kabilah. Ialah nama bagi satu kabilah di Maghribi. Di sebelah Maghrib, tanah Arab kan lah. Adapun namanya dobik hubung. Adapun namanya ialah Muhammad bin Yusuf As-Sanusiyah. Kalau kita kira nisbah mudah-mudah kok, kena kepada kampung dia lah. Satu puak. Itu di antaranya Sunusiyah. Hak dobik mula habalah. Ya dekat apa yang kata nama bagi satu kabilah di sebelah Maghrib. Dia ialah nama Muhammad bin Yusuf As-Sanusiyah. Temu dalam kitab syarah dia, ingatlah nama. Sunusiyah tu matan Ummil Barahin, ibu bagi segala dalil lah. Ummil Barahin jamak daripada burhan. Ibu bagi segala dalil. Jadi kalau kita kira kat kitab ni kena ingat lah. Ni sebuah bagi orang ngaji usul tu. Kitab ni kena ingat lah. Sebagai kita nak ambil buat dalil lah. Tu. Jadi ini akidah ni, ini risalah ni diterjemahkan dengan bangsa Melayu. Wallahu a'lam. Tengok bawah sikit. Hazihi risalatun nafisatun mutadamminatun li aqidati ahli sunnati wal jamaati. Dah tak di? Dah. Hazihi mubtada, risalatun tu khabar. Musyarun ilah dia ada tu. Hazihi ai hazihi risalatu. Ada media. Bermula ini risalah. Risalatun ialah satu risalah. Jadi risalah ni makna asal dianya
kena kepada satu surat kirim. Cuba kita tengok ketika orang mari madah pulut kita siapa? Tu risalah dah tu. Waktu makna asal dia tu. Risalatun makna asal dianya satu surat kirim. Seperti surat orang madah pulut tu. Tetapi dikehendaki risalah di sini ialah kena kepadanya suatu kitab yang kecil. Suatu kitab yang halus lah. Tu risalah. Risalah mana? Sifat nafisatun yang elok isinya. Yang comel isi dia. Risalah ni kitab mata Ummul Barahin ni isi dia comel lah. Tu nafisah. Tu nafisatun yang elok isinya. Yang comel risalah tu lah. Nafisah ni elok. Comel. Molek isi kitab ni. Walaupun mata diletakkan nama risalah sekalipun, tapi isi dia tu comel. Sifat yang kedua lagi mutadamminatun, yang mengandungilah ia. Mutadamminatun, yang mengandungilah ia risalah ni. Mengandungi liaqidati ahli sunnati wal jamaati. Lam ni kita ingatlah kaedah dalam nahwu. Kalau lam hok jatuh selepas daripada kalimah isim fa'il mutadamminah ni, ia panggil bab tafaul ni. Tadammana ya tadammanu tadammunan fahuwa mutadamminun. Masuk ta marbutah supaya nak bermunasabah dengan lafaz risalah tu, kata mutadamminatun, yang mengandungi ia risalah, mengandungi li akidati akan akidah. Tak say makna bagi, sebab la tu ia panggil lam zaidah pada tempat maf'ul. Fahamilah. Ia panggil lam zaidah pada tempat maf'ul. Lam pada li akidati tu. Li akidati seolah kata ai aqidata ahli sunnati, akan akidah bagi ahli sunnah wal jamaah. Tu. Apa maksud dia? Ahli sunnah jalan Nabi wal jamaati dan jalan sahabat. Ulama ke apa tu? Dobik betul ahli sunnah wal jamaah tu. Dobik sini. Maksudnya bukan Syiah dan Khawarij dan Qadariyah dan Mu'tazilah. Tu. Kata hak mula habalah. Sebut kata ahli sunnah wal jamaah, maksud dianya bukan puak Syiah dan Khawarij dan Qadariyah dan Mu'tazilah. Sebab akidah kita menduk ngaji ni akidah jalan ni ahli sunnah wal jamaah. Risalah tu sifat lagi laisa fiha zaigun. Dia panggil jebelah ni jadi sifat pada risalatun. Risalah tu laisa fiha, yang tiada ada padanya, fiha ai fi hazihir risalati tu, pada ini risalah. Tu. Laisa fiha, yang tiada ada, fiha padanya, pada ai fi hazihir risalah ni, pada ini risalah ni, tiada ada zaigun. Bagi data. Bukan zaiun, nak zaigun. Isim laisa muakkar dah. Fiha tu ta'alluq mahzuh lah, jadi khabar laisa muqaddam. Takdir kainan marilah. Laisa fiha akan fiha begitu. Laisa fiha, yang tiada ada padanya, ai fi hazihir risalati ni, pada ini risalah ni, zairun, sesak daripada jalan yang sebenar. Tu zairun,
sesat daripada jalan yang sebenar. Tak adalah. Bermaknanya risalah ni tidak sesat. Bukan sebenar pula. Wala syubhatun, waw harah atoh la ni takkid pada kata laisa fiha tu. Syubhatun jadi atoh pada zairun tu. Wala syubhatun, dan tidak pula pada ini risalah ni syubhatun, keliru. Keliruan. Syubhah tu lah. Keliru. Keliru. Tidak ada juga dalam risalah ni keliru. Tak ada juga. Tu. Habis. Qalahu Abdul Qadir bin Abdir Rahman Fattani. Qalahu ni. Qalahu telah berkata akan dia. Akan dia ataupun hazal kalam ataupun hazal risalah ni berkata oleh Abdul Qadir bin Abdir Rahman Al-Fattani. Bukan orang mengarang ni. Dia panggil ahli penyokong dia lah. Ahli penyokong dia. Balik sana. Negah raja ni. Ada. Negah raja. Apa dah? Pengaji nahung lakon dah. Kena itu. Sekadar deh. Kemudian katanya pula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Bismillahi dengan nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Jadi kita bahas sikit dah. Boleh tak? Boleh dah? Ni dah. Pakai banyak ke orang ngaji lakon dah. Tapi kita bahas sekali lalu lah. Sikit sekadar. Bismillahi dengan nama Allah. Allah mana? Sifat Ar-Rahmani yang amat pemurah. Ar-Rahimi lagi pula yang amat mengasihani. Bismillah tu pakai bo harah jalil asli lah. Ya kaedah kita tiap-tiap bo harah ja asli berhajat kepada tempat takluk. Kepada tempat takluk. Kemudian tempat takluk bagi bo ni. Tempat takluk bagi bo pada bismillah ni. Bolehnya banyaklah. Tapi setengah daripada kita ambil gini. Tempat takluk bagi bo bismillah ni, bo asli ni. Satu, dia panggil muta'allaq dia tu takdir dengan fi'il khas. Tu. Muta'allaq dia tu takdir dengan fi'il khas. Tempat takluk dia tu. Dan lagi pulaknya tempat takluk bagi bo ni muta'allaq dia tu takdir dengan fi'il am. Dua dah. Dan lagi pula tempat takluk bagi bo ni takdir dengan isim khas. Dan lagi pula tempat takluk bagi bo ni takdir dengan isim am. Pak dah situ. Kamar dia kita ambil pak tu dulu. Tu. Jadi kita tengoklah hak saat ni katanya muta'allaq bagi bo hak kata takdir dengan fi'il khas tu. Balah mana? Takdir dengan fi'il khas, takdirnya ai u'allifu hazihir risalata bismillah. Iaitu bit gitu. Hak saat ni tu, hak takdir dengan fi'il khas tu. Tu. Takdirnya ai u'allifu hazihir risalata bismillahi. Aku mengarang akan ini kitab. Aku susun akan ini risalah ni bismillah dengan
nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Kerana boleh panggil fi'il khas. Sebut kata aku mengarang tu khas lah untuk mengarang kitab saja je. Dia panggil khas dah tu. Khas untuk mengarang kitab je. Kalau kita nak pakai baju, tak boleh nak takdir u'allifu haza bismillah. Aku mengarang akan ini kain dengan nama Allah, tak boleh. U'allifu takdir u'allifu saat ni tu dia panggil fi'il khas dah tu. Yakni khas untuk nak mengarang kitab, khas untuk nak susun ini kitab, ini risalah. Kemudian dia panggil u'allifu tu fi'il khas. Dengan sekali lalu lah. Dengan sekali lalu. Satu. Yang kedua, ia panggil takdir muta'allaq. Tempat ta'alluq bagi ba ni takdir dengan fi'il am, umum. Alah mana? Takdirnya ai abtadi'u hazihir risalata bismillah. Takdir itu. Abtadi'u aku mula hazihir risalata akan ini risalah bismillah dengan nama Allah. Kaman dia takdir abtadi'u tu ia panggil fi'il am tu. Makna dia pergi kepada umum. Sebut kata aku mula tu bukan untuk mengarang kitab nak pakai baju pun boleh. Lain pada ni. Tak? Aku pakai baju dengan bismillah. Aku mula dengan bismillah. Aku nak pakai selipar, aku mula dengan bismillah. Aku nak mengarang kitab, aku mula dengan bismillah. Ia panggil umum. Sama ada mengarang kitab ataupun lain daripadanya. Dua dah. Dan lagi pula, takdir muta'allaq bagi ba ni, takdir dengan isim khas. Lah mana? Kita ambil masdar bagi abtadi'u tadi. Ambil masdar dia. Takdirnya ai. Ambil masdar hak tak hak u'allifu tadi. Yang ketiga ni muta'allaq dia takdir dengan isim khas. Takdirnya ai. Ta'lifi ada ya belakang. Ai ta'lifi ambil masdar u'allifu lah. Allafa yu'allifu ta'lifan. Abuh ya bawah. Abuh dhamir mutakallim. Ya dhamir mutakallim. Ta'lifi hazihi risalata bismillah. Tu. Aku mengarang oleh aku akan ini risalah. Tubik makna gitu. Ta'lifi ada ya mutakallim belakang tu. Mengarang oleh aku hazihir risalata akan ini risalah. Mula ataupun mengarang bismillah dengan nama Allah. Tiga dah. Dah. Yang keempatnya takdir dengan isim am. Supaya tapi gi ambil masdar di abtadi'u. Ambil masdar dia. Ibtada'a yabtadi'u. Ibtida'an. Takdirnya ai. Ibtida'i. Tu. Nak gitu. Ada yang mutakallim belakang. Ai. Ibtida'i. Hazihir risalata. Bismillah. Memulai oleh aku dengan nama Allah. Makna dia tu sama ya. Cumanya beza di lafaz. Cumanya beza di lafaz tu ya. Ibtida'i hazihir risalata bismillah. Memulai oleh aku akan ini risalah. Memulai bismi. Jadi ba tu takluk pada kata muta'allaq tak dipak tu. Takluk pada kata u'allifu. Takluk pada kata abtadi'u. Takluk pada kata ta'lifi. Takluk pada kata ibtida'i. Takluk pada kata ibtida'i.
Kemudian ulama bicara pula hak mana comel. Takdir muta'allaq dengan isim ni. Dan isim tu hak mana lebih comel. Setengah ulama dia katanya takdir dengan fi'il lebih comel. Kerana apa? Kerana asal kalimah hak beramal kalimah fi'il. Nampak tak? Kerana asal kalimah beramal tu kalimah fi'il. Tu. Habis. Bismillah dengan nama Allah. Tu banyaklah. Kalau nak tengok banyak lagi di cari kitab tu. Syarah Mata Jurumiyah. Hak kitab Kharidah. Nama kitab Kharidah. Ya bahas banyaklah. Ni kita sekali pun sepitah lalu ya. Tengok sendirilah. Bismillah dengan nama Allah. Allah di sini. Nah, tengok Allah ni. Kalau dia mau tanya kita, Allah ni kena kepada Tuhan lagi. Tak. Dia panggil kena kepada nama Allah ni. Di sini kita faham molek. Kerana mula haba kata, banyak orang kita sesak dengan tak khabar. Kerana apa? Dia kata Allah ni kena kepada Tuhan dah. Bukan Tuhan Allah. Dobik tepi. Betul Allahi itu. Qauluhu. Dobik tepi. Qauluhu Allahi. Ialah. Nama bagi zat. Tapi insya-Allah hotel lah. insya-Allah hotel. Tengah ngaji berhenti lah usul-usul. Ngaji wila'i lah sebuah. Qauluhu Allah tu ialah nama bagi zat. Ialah nama bagi zat yang mempunyai sifat-sifat kamalat. Ialah nama bagi zat yang mempunyai sifat-sifat kamalat. Sebab itu Allah ni bukan kena kepada Tuhan lagi. Bukan kena kepada zat lagi. Allah ni kena kepada nama bagi Tuhan. Sebab nama Tuhan tu 99 dah. Hak sebut Al-Quran. Ar-Rahman gapo tu. Kalau kita kata Allah ni Tuhan, Ar-Rahman pun Tuhan. Jadi banyak Tuhan. Sebab itu Allah tu dia kena kepada nama bagi zat yang mempunyai sifat-sifat kemalak dia. Ada banyak lagi. Dah ambil hubung. Maka nama itu lain daripada musamma. Ni kena pandai di sini. Isim dengan musamma lain. Maka nama itu lain daripada musamma. Maka nama itu lain daripada musamma. Ambil lagi. Dan makna musamma itu ialah. Dan makna musamma itu ialah tuan bagi nama. Tuan nama. Itu makna musamma. Dan makna musamma itu ialah tuan bagi nama. Cuba kita tengok kita. Masalah kita kata Umar. Umar tu kena kepada isim nama dia. Sabar tak? Apabila ada nama, ia kena ada musamma. Apa musamma? Tuan nama. Ada dah? Isim dengan musamma lain lah. Allah tu kena kepada nama. Adapun musamma dia tu kena kepada zat yang wajib wujud tu lah. Yang wajib ada tu. Kalau kita dah ngaji ta'arif kita usuh arak tu. Itu di antara ni. Allah mana? Ar-Rahmani yang amat pemurah. Jadi Ar-Rahman ni umum ni. Kalau nak dobik gak. Betul Ar-Rahman tu umum. Waktu ta'mim sikit. Ar-Rahman yang amat pemurah.
ini umum. Sama ada hamba yang taat kepada dia, sama ada hamba yang taat kepada dia dan derhaka kepada dia. Sama ada hamba yang taat kepada dia dan derhaka kepada dia. Lebih lagi. Dan sama ada hambanya yang mukmin atau kafir. Tuhai amat murah laka. Tuhai bawah laka lah. Derek tu. Derek. Dan sama ada hamba yang mukmin atau kafir. Tuhai bawah laka. Jangan tengok orang kafir. Dia nak gapo. Tuhai wi. Orang mukmin nak gapo tuhai wi. Orang Islam kita nak mengenal orang tuhai wi, tapi semua itu ada balasnya. Tu kena ayat atas Tuhan bawah. Lagi pula sifat yang kedua, Ar-Rahimi, yang amat kasih sayang. Yang amat mengasihani. Jadi Ar-Rahim ni khususlah khas. Ini khusus bagi segala hambanya yang mukmin sahaja pada negeri akhirat. Itu dah begitu tak apa. Ini khusus bagi segala hambanya yang mukmin sahaja pada negeri akhirat. Habis. Kemudian kata pula alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Betul? Maklum dah. Boleh musannah sebab gapo dia mula dengan bismillah. Itu maklum bagi kita. Tubik dua cara. Boleh musannah ia mula dengan bismillah ni tubik dua makna di sini. Satunya kerana musannah tu dia mengikut Quran. Tengok Quran, dalam Quran tu mulakan dia saat itu dengan bismillah. Tu sah. Dan yang keduanya boleh musannah mula bismillah ni kerana dia tu beramal dengan mafhum hadis Nabi hak kata kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta' tu. Hak tu maklum dah. Tu. Baik. Kemudian dia ada nama dia tu. Mula dengan bismillah tu ia panggil ibtidak hakiki. Mula hak yang peseng sungguh ti ni. Mula dengan bismillah ni. Adapun alhamdulillah ni ia panggil mula juga. Nama dia mula idafi. Tu baik dua situ. Dia panggil mula idafi. Alhamdulillah dia panggil mula idafi. Kalau kita kira ni sebuah ilmu badik, satu istilah pula dia panggil apa? Dia panggil iqtibas dalam istilah ilmu badik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau dalam istilah ilmu badik dia panggil apa? Dia panggil iqtibas. Gapo iqtibas? Yakni satu tiruan daripada ayat-ayat Quran. Itu istilah dia. Habis. Alhamdu mubtada, lillahi tu khabar. Takluk mahzuh lah. Ini banyak dah bahas luar dah ni. Alhamdu, bermula segala puji itu. Demotik kita. Alhamdu lapar mufrad. Tiba-tiba gibubuh makna segala. Tu ya ada kaedah dia. Setengah daripadanya. Nah, alhamdu ni gibubuh makna segala puji tu dia panggil alif lam pada kata alhamdu tu alif lam lil istighraqi, dihantar bagi makna menghabisi.
Alhamdu bermula segala puji. Itu. Mana? Puji yang maklum tu lah. Hak kata terbahagi kepada pak tu. Nampak tak? Puji kodim bagi hadis. Puji hadis bagi kodim. Puji kodim bagi kodim. Dan puji hadis bagi hadis tu. Kalau kita nak kira apa? Kalau kita nak tengok bab ni, pergi buku dalam kitab Sirajul Huda. Di. Nampak tak tu? Satu. Dah tak usah bahas lah. Lillahi. Khabar tu. Ai mukhtassun lillahi. Ialah ditertentu lillahi bagi Allah. Takdir dengan takdir dengan mukhtassun tu pakai lam pada lillah li tu. Dia panggil lam lil ikhtisasi. Kalau kita takdir mustahakun, dia panggil lam pada li tu lil istihqaqi. Kalau nak tengok bab ni, kita tengok buku dalam kitab Bajuri Hak Sanusiyah tu. Pergi buku dalam kitab tu. Ada yang bahas lah. Habis. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Wassalatu ni mubtada lah. Tu. Wassalatu dan bermula solawat. Ini rahmat Allah lah. Wassalamu dan salamnya dan selamatnya Allah. Jadi wassalatu wassalamu ni jumlah ni ya ada nama dia ni. Dia panggil jumlah apa? Dia panggil jumlah khabariyah lafzan wa insya'iyah maknan. Wa insya'iyah maknan. Kalau kita tengok khabariyah lafzan, insya'iyah maknan, kalau kita tilik kepada lafaz dia tu seolahnya nak cerita ayat begitu ya. Tetapi kalau kita tilik kepada makna dia tu kena kepada doa sini. Tu dia panggil maksud khabariyah lafzan wa insya'iyah maknan. Tu. Tubik makna balah mana? Wassalatu wassalamu ai Allahumma salli wa sallim ala. Tubik makna gitu. Sebab je doa. Wassalatu wassalamu tu ai Allahumma salli wa sallim ala. Allahumma, hei Tuhanku, salli, beri rahmat olehmu, wasallim, dan beri selamat olehmu. Beri rahmat dan beri selamat ala. Takluk pada ni tu. Takluk pada salli, takluk pada salim tu. Ala Rasulillah, di atas pesuruh Allah. Iaitu Nabi Muhammad kita tu lah. Sallallahu alaihi wasallam. Tu bermakna gitu. Faham? Tu. Kalau kita nak takdir di situ mutada khabar ni, wassalatu mu'tada, wassalamu ta'attah pada as-salatu, ala tu ta'aluk mahzuh lah. Takdirnya ai nazilatani. Ala. Ialah turun keduanya ala di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu habis. Kamar dia boleh juga ni kita nak buat atas jumlah ni. Wassalatu wassalamu Rasulillah ni dia panggil jumlah ni wa pada wassalatu tu wa haraf atas tu. Dia panggil min atfil jumlah alal jumlati. Soalah kata jumlah wassalatu hingga akhir ni jadi atas pada jumlah alhamdulillah. Sama-sama jumlah lah. Dia panggil jumlah ismiyah. Dia panggil kalau nak dabik belum. Boleh betul wassalatu wassalamu wa huwa min atfil jumlati alal jumlati. Wa huwa min atfil jumlati alal jumlati. Dia panggil atfah jumlah. Sama-sama jumlah. Habis. I'lam annal hukmal aqli yanhasiru fi salasati aqsamin.
i'lam ketahui olehmu. Ada setengah ulama dia takdir gini, i'lam ai bimakna i'takid, i'tikad olehmu. Ada juga. I'lam ai bimakna i'takid dengan makna i'tikad olehmu serta yakinlah. I'tikad olehmu wahai orang yang menuntut ilmu. Jadi i'lam ni ia tubik dua majaz di sini. Dan nak royak so batu ngaji kitab mana-mana pun supaya. Ni nak panggil nak takdir satu. Nak royak so batu ingatlah. Ngaji kitab mana kitab ilmu apa pun ya sama. I'lam ni tubik dua majaz. Satu ia panggil majaz lafzi. Yang kedua dia panggil majaz maknawi. Kalau nak dobit harap dobit ini. Dobit i'lam tu. Qauluhu i'lam. Dobit tempat luas sikit ni. Takut jadi botak cukup jadi jadi tak boleh tengoklah. Cari tempat luas-luas. Qauluhu i'lam. Fihi majazani. Takak tak? Takak dah. Takut tak ada tu. Qauluhu i'lam fihi majazani. Tulis dengan zai tu. Lebih lagi. Lafziyun wa ma'nawiyun. Fal majazul lafziyu qauluhu fihi majazani lafziyun wa ma'nawiyun. Dah habis hubung. Fal majazul lafziyu. Fal majazul lafziyu huwa min itlaqil musabbabi ila sabab. Okey. Min itlaqil musabbabi wa iradatis sababi. Tu. Majazul lafziyu huwa min itlaqil musabbabi wa iradatis sababi. Dobek lagi. Taqdiruhu. Taqdiruhu utlub. Tulis dengan apa tu. Taqdiruhu utlub. Utlub. Wa ta'allam hatta ta'lama. Taqdiruhu utlub. Wa ta'allam hatta ta'lama. Utlub makna dianya menuntuti olehmu. Wa ta'allam dan belajar olehmu hatta ta'lama hingga engkau tahu. Kemudian musannif dia saat ni tu i'lam. Guna lafaz i'lam ni tubik makna majaz ketahui olehmu. Dia itlaq musabbab lafaz i'lam tetapi dikehendakinya sabab iaitu hak kita takdir saat ni tu. Dia kena ada sabab musabab. Gini kita nak tahu kena apa dulu?
Sebab daripada kita ngaji. Nampak dia? Yang pergi situ dulu. Nak tahu tu, kena tutup dululah. Kena menuntut kena belajar dulu. Kamar dia tahu. Itu yang panggil musannih tu. Ya itlaq guna saat ni terlapak iklam tu musabak. Tapi dikehendaki makna dia tu sabak di sini. Sebab itu belajar olehmu sehingga engkau tahu. Tu. Dah ambil hubung. Wal majazul ma'nawiyyu. Wal majazul ma'nawiyyu huwa min itlaqil khassi wa iradatil ammi. Tasydid. Wal majazul ma'nawi huwa min itlaqil khassi dengan sad wa iradatil ammi. Tengok hak majaz yang kedua ni. Dia ambil dulu takdir. Taqdiruhu ai ya man. Ya ni dak tu lah. Ya man ya ta'atta minhu al ilmu. Ya man ya ta'atta minhu al ilmu. Ya man ya ta'atta minhu al ilmu. Maksud dia lah no. Hei mereka yang menuntut ilmu. Tengok. Kalau kita bahas iklam ketahui oleh engkau. Kalau kita kira makna dia tu seorang aja tu. Nampak tak? Takdir anta tu isi PM dia tu. Tapi dikehendaki umum tu tak kira. Wahai para menuntut ilmu termasuk habis tu. Kita demo masuk belakang lah. Tahu tik serta yakin lah. Tubik dua makna jap. Tubik dua majaz tu. Apa tu? Kita mula kitab mana-mana tubik dua majaz tu. Maf'ulnya annal hukmal akliyah. Akan bahwasanya hukum yang dibangsa kepada akal itu. Jadi makna dia tu kurang betul sikit. Dalam catat dia tu. Kalau dalam naskah ni kok ya kurang jadi situ sikit. Annal hukmal akliyah. Jadi hak sungguh ti begini ni. Annal hukmal akliyah akan bahwasanya hukum yang dibangsakan kepada akal itu qabaannya yan hasiru tersimpanlah ia hukum akal tu tersimpan takluk fi salasati aqsamin pada 3 bahagi. Tu pada 3 bahagi. Nah, pada 3 bahagi. Yo nak royak lah no. Hukum akal ni ada 3. Batu wa ilak sikit tu. Kerana apa? Boleh kata hukum akal ni dia tersimpan tubiknya, terbahagi tubiknya 3 bahagi. Wa ilak batuyan hasiru fi salasati aqsamin. Yakni kerana lebih jawi. Yakni kerana perkara yang akal nak hukum itu tidak lebih daripada 3 perkara. Ni ingat ni kalau orang tanya kita, sebab apa boleh hukum akal tu tersimpan tubik 3 bahagi? Ilat dia hasad ni, yakni kerana perkara yang akal nak hukum itu kerana perkara yang akal nak hukum itu
tidak lebih daripada 3 perkara. Tidak lebih daripada 3 perkara. Ada 3 perkara ni. Lagi akan dia sebutlah. Wujub, istihalah dan jawaz. 3 tu. Tu. Nah, kamadi kita mari bahas. Gapo hukum, gapo akli. Tu. Nah, di sini kena reti. Sebut kata hukum ni, kalau kita tilik di takrif dia, dalam kitab-kitab Jawi tu, seperti kitab Sirajul Huda dan kitab Hak gapo tu, takrif dia ada lah. Takrif bagi hukum tu isbatu amrin au nafyuhu. Dalam kitab Sirajul Huda tengoklah. Isbatu amrin au nafyuhu. Isbatu amrin ni mesabitkan satu pekerjaan dengan jalan akal tu. Mana? Seperti kita buat keputusannya, wajib mesti Tuhan kita bersifat dengan sifat kudrat. So, au nafyuhu atau nafinya. Nafi maksudnya menolakkan satu pekerjaan dengan jalan akal. Seperti kita kata mesti Tuhan kita tidak lemah. Tu. Jadi gini. Hukum-hukum ni dobit tepi ialah qauluhu, hukum itu ialah keputusan. Dobit Jawi tak pun dah deh. Hukum-hukum itu ialah keputusan satu-satu perkara daripada hakim. Tu dia panggil hukum. Kalau dia tanya kita, gapo hukum? Hukum ni ialah keputusan satu-satu perkara daripada hakim. Hakim ni orang yang menghukum. Kita lah. Nampak tak? Kita lah. Dia panggil hakim kita. Orang yang menghukumkan, buat keputusan satu-satu perkara tu. Seperti kita hukum kata, Tuhan kita mesti bersifat dengan kudrat. Tuhan kita mesti bersifat dengan iradat. Masalah. Nampak tak? Dan seperti akal kita hukumnya, Tuhan itu mesti tidak lemah. Tuhan itu mesti tak buta. Mesti tak tuli. Tu. Kita ni panggil hakim. Tu panggil hukum. Buat keputusan. Pah al-akli pula. Gapo? Akal tu gapo? Dobit betul al-akli sikit. Dobit betul al-akli tu. Al-akli itu ialah al-akli itu ialah akal kita buat keputusan. Ialah akal kita buat keputusan. Satu-satu perkara. Itu al-akli. Ialah akal kita buat keputusan satu-satu perkara. Dobit lagi. Seperti mesti Tuhan ada. Tu dia panggil akli. Tubik di situ capur semua, dia panggil hukum akal. Dia panggil hukum akal. Jadi apa? Jadi tadi kita bahaslah. Ia ada para tu. Di sini kebanyakan orang kita jadi tak ada faham mana ni. Mana dikata hukum akal dengan muta'allaq bagi hukum akal tu. Ya ada dua situ. Ni. Tu dia panggil akli. Akal kita buat keputusan satu-satu perkara. Seperti akal kita buat keputusannya mesti Tuhan ada. Mesti Tuhan kita bersifat dengan kudrat. Nampak tak? Mesti Tuhan kita bersifat dengan iradat. Mesti Tuhan kita saat ni tu tak lemah. Mesti Tuhan kita tu tak buta. Nampak tak? Tu dia panggil akli. Akal kita buat keputusan. Tu. Capur semua tu dia panggil hukum akal. Tu.
Kemudian tadi dikata hukum akal tu tersimpan pada 3 bahagi. Mana 3 bahagi? Pada salah satu aksamin tu al-wujubi. Pertamanya wujub, wal istihalati atas pada al-wujub, dan keduanya istihalah, wal jawazi, dan yang ketiganya jawaz atas pada wujub tu. Jadi al-wujubi ni kena takdir lah. Mana 3 bahagi? Al-wujubi pertama wujub, ai minha setengah daripada 3. Takdir minha. Wal istihalati, dan kedua istihalah, ai minha setengah daripada 3 bahagi tu. Wal jawazi, dan yang ketiganya jawaz, ai minha setengah daripada 3. Tu bit 3 ni. Apabila dia kata mana hukum akal ada berapa? Ada 3. Gapo gatik? Pertamanya wujub, yang keduanya istihalah, dan yang ketiganya jawaz. Ada lagi. Deh, wajib, mustahil, jaiz. Hak tu bukan hukum akal. Ya beza. Nampak adik? Wujub, wajib. Istihalah, mustahil. Jawaz, jaiz. Ya ada beza tu. Setengah orang. Mula buat tak. Banyak orang kita dok kufur dengan sebab ni. Tak pandai nak beza. Hukum akal ada apa? Ada 3. Gapo tik? Wajib, mustahil, jaiz. Tak kena. Hukum akal kena kepada wujub, istihalah, jawaz. Adapun wajib, mustahil, jaiz. Tepat nak bersakut bagi hukum akal. Ya sakut situ. Tu. Nah, gapo wujub? Wujub ni yakni mesti sungguh. Werti sasa dulu betul wujub tu. Yakni mesti sungguh. Istihalah mesti tak sungguh. Wujub mesti sungguh. Istihalah mesti tak sungguh. Jawaz boleh terima sungguh dan tak sungguh. Tu makna dia. Wujub mesti sungguh. Istihalah mesti tak sungguh. Jawaz boleh terima sungguh dan tak sungguh. Tu. Tengok. Ya nak datangkan hukum akal tu, ya mari muta'alaq hukum akal dulu. Wajib, mustahil, harus tu ya panggil benda ada tu. Ya panggil benda wujudi lah. Tu. Seperti Tuhan kita. Ada Tuhan kita wajib. Nampak tak tu? Dia mau tanya. Ada Tuhan kita wajib tak? Wajib. Wajib tu dia panggil muta'alaq bagi hukum akal nama dia. Apabila kita i'tiqad pegangi kata ada Tuhan kita tu wajib, akal kita buat keputusannya, Tuhan kita itu mesti sungguh ada. Mesti sungguh lah dia panggil wujud. Nampak ni? Ada Tuhan benda wajib. Manakala ada mesti sungguh dia panggil hukum akal wujud. Ada Tuhan wajib. Manakala ada Tuhan mesti sungguh tu dia panggil wujud. Lain tu. Hukum akal 3 ni wujub, istihalah, jawaz. Adapun wajib, mustahil, jaiz hak nu muta'alaq bagi hukum akal. Dia mau kata Tuhan kita bersifat dengan kudrat, wajib tak wajib? Wajib Tuhan kita bersifat dengan kudrat. Manakala wajib mesti sungguh Tuhan kita bersifat dengan kudrat. Tuhan kita bersifat dengan iradah, wajib tak wajib? Tuhan kita bersifat dengan iradah. Manakala wajib mesti Tuhan kita mesti sungguh Tuhan kita bersifat dengan sifat iradah. Akal kita ni buat keputusan tu baiknya kata Tuhan kita bersifat dengan kudrat tu sungguh, mesti sungguh. Tak boleh tak sungguh.
Tu. Istihalah samalah. Kita nak bani. Istihalah ni mesti tak sungguh. Istihalah ni hak terjemuh daripada tok ni. Kamar ni kita bagi tu baik. Misal kita kata demo kata Tuhan kita lemah. Dia panggil benda apa? Dalam istilah ilmu usul. Demo kata Tuhan kita tu lemah. Lemah Tuhan ni dia panggil benda tu benda mustahil. Nampak tak tu? Lemah Tuhan dia panggil benda mustahil. Manakala demo kata Tuhan kita tu lemah, tubik kepada benda mustahil, dia panggil benda mustahil lah. Manakala Tuhan kita saat ni tu lemah, dia panggil mustahil. Misal lah, sebagai misal ni. Kamar ni akal kita buat tubik hukumnya, buat keputusan tubiknya, kata Tuhan kita tu mesti tak lemah. Berapa? Lemah, dia panggil benda mustahil. Manakala begitu, akal kita buat keputusannya, oh Tuhan kita mesti tak lemah. Tak lemah tu lah dia panggil istihalah. Buta Tuhan, dia panggil benda mustahil. Tak boleh terima pada akal fikiran kita. Manakala begitu, akal kita buat keputusannya, mesti Tuhan kita tak buta, tak lemah, tak tuli. Nampak tak tu? Tu. Tak. Dipanggil istihalah. Tak lemah, tak tuli, tak bisu, tak buta. Itu dia panggil istihalah tu. Hak akal kita buat keputusan tu baik. Adapun lemah, buta, tuli, bisu, gapak tu dia panggil mustahil. Istihalah hak terjemuh dengan makna tak. Dak buta, dak tuli tu istihalah. Dan jawaz. Jawaz ni pun makna dianya boleh terima sungguh dan tak sungguh. Tengok minta hujan. Kita nampak gelak hujan saat ning tu dia panggil benda apa? Gelak di langit. Gelak di langit. Nampak tak? Gelak di langit ke apa? Dia panggil benda apa? Dia panggil benda jaiz, benda haruh saja. Tubik hukum akal kita fikirnya, buat keputusannya, apabila kita nampak gelak hujan, boleh terima sungguh, boleh terima tak sungguh. Dengan maknanya, boleh jadi hujan nak turun, boleh jadi hujan tak turun. Nampak tak? Balik ada pun terima, balik tak ada pun terima. Tu dia panggil benda haruh. Nampak tak? Tu. Itulah di antaranya supaya kita nak boleh beza, nak bererti kata hukum akal dengan muta'allaq bagi hukum akal tu lain-lain lah. Sebut kata hukum akal kena kepada wujub, istihalah, jawaz. Adapun muta'allaq bagi hukum akal ialah wajib, mustahil, jaiz. Tu. Habis. Manakala begitu, fal wajibu. Ni isyarat kata wujub dengan wajib lain-lain. Sepatutnya musannif kena bagi fal wujubu lah. Tapi tak. Musannif bagi dengan fal wajibu, ini isyarat kata wujub dengan wajib itu lain-lain. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Fal wajibu. Kita pakai fa al-faul fasihah. Apa sini? Takdir ini. Betul fal wajibu. Takdirnya ai iza aradata. Betul fal wajibu. Ai iza aradata ma'rifata kulli wahidin. Ai iza aradata ma'rifata kulli wahidin minha fa'akulu. Tulis ngakoh dah. Fa'akulu laka al-wajibu ila akhirih, hingga akhir lah. Fal wajibu. Takdir makna tu baik dia.
pakai po lepas si ataupun fa tafsir pula tu. Fal wajibu ai iza aradata, apabila engkau berkehendak ma'rifata kulli wahidin, akan nak kena tiap-tiap satu minha daripadanya, ai minas salasah tu lah, minha tu. Apabila engkau berkehendak nak kena nak tahu tiap-tiap satu daripada tiga tu, wujud istihalah jawab tu, jawab izanya fa aqulu laka, marilah aku nak kata bagi engkau, aku nak royak bagi engkau kalau mu nak tahu. Fal wajibu, bermula yang wajib itu. Al wajib isim fa'il tu, tiap-tiap isim fa'il pasti kena berhajat kepada musuh dia. Al wajibu ai asyai'u al wajibu. Dari itu al wajibu ai asyai'ul wajibu, bermula perkara yang wajib itu. Bermula perkara yang wajib itu khabarnya ma la yutasawwaru, ialah barang. Ialah barang. Ma ialah barang. Barang mana? Sifat. Pakai ma isim mausul tu. Nah, kita pakai ma isim mausul lah. Ma iftaqara ila silatin wa aidin lah. Berhajat kepada sila dia dan aid dia. Kenapa kena berhajat dari situ? Ma ialah barang. Barang mana? La yutasawwaru. Barang yang tidak dinampak. Tu. Ma la yutasawwaru ialah barang yang tidak diterbayang. Tasawur ni diterbayang. Tu. Betul nak dobit lagi lah. Ma la yutasawwaru ialah barang yang tidak diterbayang. Yakni tidak nampak makna dia. Ma la yutasawwaru ialah barang yang tidak diterbayang, yakni tidak nampak fil aqli. Tak nampak tu fil aqli, pada pikiran akal. Fil aqli, pada pikiran akal. Yutasawwaru naib fa'il. Adamuhu. Adamuhu akan ketiadaannya nyoma. Adamuhu akan ketiadaannya nyoma. Dobik yakni hanya benda itu mesti sungguh. Dobik hubung. Adamuhu akan ketiadaannya nyoma tu, yakni hanya benda itu mesti sungguh. Seperti ada tu pada fikir akal kita tu tak boleh nak terbayar tu. Tak boleh nak tasawur tu. Kata Tuhan kita tu tak ada. Manakah tidak boleh kita nak tasawur, tidak boleh kita nak terbayar pada fikiran kita, kata Tuhan tu tak ada, tubik di situnya ia panggil benda itu mesti sungguh. Ada Tuhan kita tu, benda tu mesti sungguh. Ada Tuhan kita mesti sungguh. Tuhan kita bersifat dengan kudrat mesti sungguh. Tu dia panggil ta'rif al-wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Nampak adik? Dah. Tu. Habis. Dengan makna ginilah, mudah-mudah akal fikir kita tu balik nak kata tak ada tu, tak boleh kita nak buat upah lah. Tu makna ta'rif wajib. Nampak tak? Itu makna ta'rif wajib. Akal fikir kita ni nak buat rupa, nak terbaik hak pasang balik tak ada tu tak boleh lah. Nak kata Tuhan kita tu tak ada, tak boleh. Nampak tak? Mana kalau tak boleh, benda tu ia panggil mesti sungguh. Ada Tuhan mesti sungguh. Bersifat dengan kudrat Tuhan kita mesti sungguh.
Bersifat dengan iradat Tuhan kita mesti sungguh. Bersifat dengan kalam mesti sungguh. Sungguh. Tu dipanggil wajib. Itu dia panggil wajib. So, kemudian orang tanya kita, sebab apa boleh musannif tuan kita ni ia wari dengan lafaz fal wajib, dia tak wari dengan fal wujub. Dah ambil tepi tak apa. Betul fal wajib ila akhir hingga akhir tu. Dah ambilnya mendatang oleh musannif, mendatang oleh musannif dengan al-wajibu itu. Mendatang oleh musannif dengan al-wajibu itu tidak datangkan dengan al-wujub, tidak datangkan dengan al-wujub kerana musannif mendatangkan dengan al-wajibu itu tidak datangkan dengan al-wujub kerana al-wujub itu tidak boleh nak buat takrif. Kerana al-wujub itu tidak boleh nak buat takrif. Lebih lagi. Kerana al-wujub itu amrun i'tibariyun. Kerana al-wujub itu amrun i'tibariyun. Lebih lagi. Adapun al-wajibu itu. Adapun al-wajibu itu benda wujudi. Adapun al-wajibu itu benda wujudi. Lebih lagi. Maka kerana itulah ambil benda yang sakut dengan dia. Maka kerana itulah ambil benda yang sakut dengan dia, mari buat takrif. Iaitu al-wajibu. Itu ilat dia. Maka kerana itulah ambil benda yang sakut dengan dia, mari buat takrif. Nak takrif dengan fal wujubu tak boleh. Sebab al-wujubu tu ya panggil amrun i'tibari. Perkara hak ya peseng kira akal saja, bukan peseng benda ada. Tu. Lalu itulah musannif ya wari dengan takrif mari al-wajibu. Sebab apa? Sebab wajibu benda wujudi, hak ya peseng benda ada. Padahal ya klik kembali kepada asal belaka. Ya klik kepada al-wujubu tu lah. Tapi nak buat takrif situ tu tak boleh sebab tu. Satu ilat laginya, hak boleh musannif wari fal wajibu, tak wari dengan al-wujubu tu, ilat dianya isyarat kata wujub dengan wajib tu lain-lain. Isyarat kata istihalah dengan mustahil tu lain-lain.
Jawaz dengan jaiz tu lain-lain, tak serupa. Tu. Habis. Wal mustahilu mubtada. Ma la yutasawwaru tu khabar lah. Atah pada al wajibu jumlah tu. Wal mustahilu ay wasyai'ul mustahilu, dan bermula perkara yang mustahil itu. Khabarnya ma ialah barang. Ma ialah barang. Takdir gini tak apa. Ma ialah barang ai al-amrul ladzi. Ialah perkara yang. Tadi tu. Betul ma tu. Mala ma ai al-amru al-ladzi. Ialah perkara yang la yutasawwaru. Awal mustahilu, dan bermula suatu yang mustahil itu. Ma ialah barang. Apa ma? Masduk bagi ma lah. Takdim ma makna dia. Ma ai al-amr lazi. Ialah perkara yang la yutasawwaru. Yang tidak diterbayangkan. Yakni yang tidak dinampakkan. Fil akli, pada akal fikir. Tidak tasawur, tidak diterbayangkan, naif wujuduhu, akan adanya, yakni akan sungguhnya. Wujuduhu dengan subut lah. Wujuduhu akan sungguhnya nyoma tu. Yakni mesti tak sungguh. Tu bait situ. Kembali asal lah. Wujuduhu akan adanya dengan makna subut. Yani akan sungguhnya nyoma tu. Apa maksud? Yakni mesti tak sungguh. Dah ambil hubung lakai dia. Yakni mesti tak sungguh. Seperti kita kata Tuhan kita lemah. Lemah Tuhan. Benda mustahil. Nampak tak? Manakala mustahil, tubik hukum akal kita mesti tak sungguh. Hak kata Tuhan kita lemah. Sungguh tak? Tak sungguh. Buta Tuhan kita? Tak sungguh. Termasuk dia takrif ni. Mala yutasawwaru fil akli wujuduh. Akal fikiran kita ni tak boleh nak bayar langsung. Tak boleh nak terima langsung. Kata Tuhan kita saat ni tu lemah. Tak boleh. Tu maksud dia. Nah, jadi kalau kita nak kira dobit sikit betul al-akli tu. Dobit betul al-akli sikit. Betul al-hilal dia tu. Buat itu. Qauluhu al-akli tu. Al-lil kamili. Dia panggil al-hilal dihantar bagi makna kamil lah. Qauluhu al-akli. Al-hilal tu lah. Al-lil kamili. Al-lil kamili. Dia panggil al-hilal kamil. Betul al-akli. Nama dia lah. Takdir lah. Takdir ni. Betul al-akli tu ai. Al-aqli as-salimi. Au al-kamili. Boleh dua tu. Betul al-akli ai al-aqli as-salimi au al-kamili. Mana kata akal yang sejahtera awil kamili ataupun akal yang sempurna. Akal hak pesing tak sempurna tu nak kira tak boleh. Nampak tak? Orang gila ke apa? Dak tu hak tu tak masuk tu, hak tu tak masuk le mukallaf tu. Baik tu dah. Tu. Dobit gini tak apa. Dobit maksud sikit. Betul al-wajibu, kembali asal mula. Al-wajibu ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Maksud wajib itu
Maksud wajib itu ialah benda yang sungguh. Ataupun makna wajib itu ialah benda yang sungguh. Wah, makna tak apa. Maksud tak apa. Boleh. Makna wajib itu ialah benda yang sungguh. Lebih lagi. Seperti ada Tuhan. Hak tu hak betul wajib. Dobik hak betul mustahil pula. Makna mustahil itu supaya mudahlah kita ngaji dah tu, dan insya-Allah kita boleh baca lah insya-Allah. Makna mustahil itu ialah benda tidak boleh sungguh. Ni nak kecek bahasa kampung ni. Makna mustahil itu ialah benda tidak boleh sungguh. Misal seperti buta Tuhan. Seperti buta Tuhan. Tu benda tak sungguh tu. Habis. Wal jaizu atau pada al wajibu lagi. Wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Wal jaizu ay wasyai'ul jaizu, dan bermula suatu yang jaiz itu haruh ni. Gapo ta'rif bagi jaiz? Khabarnya ma yasihhu ay al-amrul lazi. Ada itu. Pakai ma isim mausul dengan mana al-lazi. Lepas tu takdir mausul bagi al-lazi al-amru. Ma ay al-amrul lazi ialah perkara yang yasihhu, yang sah fil akli, pada akal fikir. Maksudnya gini, ma yasihhu maksudnya ialah perkara yang boleh terima. Maksud dia tu. Ma yasihhu perkara yang boleh terima. Perkara yang boleh terima. Yasihhu takluk fil akli, pada akal pikiran. Pada akal pikiran. Yasihu fa'il wujuduhu, oleh adanya, yakni oleh sungguhnya nyama. Wujuduhu oleh adanya, yakni oleh sungguhnya. Makna gitu. Wujuduhu oleh sungguhnya. Apa maksud? Akal boleh terima sungguh. Itu maksud. Tu mana ta'rif jaiz. Akal kita boleh terima sungguh. Wa adamuhu atau pada kata wujuduhu. Dan tiada nyoma, yakni dan tak sungguh nyoma. Adamuhu dengan makna tak sungguh nyoma. Maksud dia lah nak. Yang nak banyak kata ta'rif bagi jaiz ni, akal kita ni boleh terima sungguh dan boleh terima tak sungguh. Tak apa tak? Balik ada pun boleh terima, tak ada pun boleh terima. Seperti gelak hujan masalahnya. Mudah-mudah misal. Tu urut misal. Tapi kalau nak cek lah no. Boy yang nampak gelak hujan saat ni tu, benda haruh ni. Haruh hujan nak turun. Nah. Orang tak kecek kata, oh hujan nak turun corak. Ni patut kata, ya kita kena jagalah. Kalulah orang mengaji, orang reti, keceklah tu tak salah. Keceklah no, bo nampak gelap hujan saat ni tu, hujan nak turun ni, tak salah. Sebab apa? Sebab ilmiah dia tu ada pada hati dia, hakikat dia tak gitu kali. Cumanya ada kecek bo nampak gelap hujan, dia katanya hujan nak turun. Padahal benda tu benar haruh tu. Nah, nak cerak tak boleh lagi. Boleh jadi hujan turun, boleh jadi hujan tak turun. Berat dua belah tu. Adapun kalau orang tak reti gapo, keceklah tu salah tu. Kadang-kala nak membawa kepada jadi kufur, jatuh agama. Waliyazabillah. Orang tak reti pun, bo nampak gelap hujan, cerak ni hujan turun. Padahal benar haruh ya. Tu.
Itulah di antaranya. Habis. Kemudian kata pula wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Kita nak berhenti buku apa ni? Adik? Ha? Ha? Ano? Gaya. Tidur dulu dah. Hah? Ha, boleh. Dah, belah tengah dah. Belah tengah. Belah tengah kita berhenti dah, insya-Allah. Di sini yo lama sikit lah. Ya dobik banyak tu. Habis. Kemudian katanya wayajibu ala kulli mukallafin. Wayajibu ni fakar wa istinah tu. Habis dah dulu. Wayajibu dan wajib. Wayajibu dan wajib ala kulli mukallafin di atas setiap orang mukallaf syar'an pada syarak. Jadi wajib di sini ni dah. Wajib di sini ia panggil wajib syarak. Kita tengoklah. Kita nak tahu kata wajib syarak ke wajib akli, wajib akal, tengok di korenah dia. Kalau jatuh selepas daripada yajibu, lapa ala seperti di sini. Wayajibu ala. Tu. Berarti kata wajib di sini wajib pada syarak lah. Nampak tak? Kalau dah jatuh selepas daripada lapa yajibu ni makna leh, bagi. Kita reti kata wajib tu wajib akal. Coba tengok baris bawah tu. Baris yang 3 bawah. Bawah ni kat atas tu. Famimma yajibu limaulana. Tu. Jatuh selepas daripada yajibu tu limaulana. Lam. Kita reti kata wajib akal. Tu kerana dia. Wayajibu ala dan wajib ala. Reti kata wajib tu wajib pada syarak. Kalau kata wayajibu li maulana. Dah jatuh selepas ada tu lam. Reti kata wajib akal. Nampak tak ada? Ya ada beza lah. Wayajibu dan wajib. Wayajibu dan wajib. Wajib tu ta'alluq ala kulli mukallafin di atas setiap orang mukallaf. Ya pakai di sini kullu jami' lah takdir gini. Kulli mukallafin ay kulli fardin min afradi mukallafin. Jadi itu. Ya pakai kulli jami'. Ya masuk dalam kaedah ni, kalimah kullu ni apabila dia diidafah kepada isim nakirah mukallafin, tak ada alif lam kan? Yang lain lah. Ala kullil mukallafi, ada alif lam dengan tak ada alif lam, semua yang ada kaedah. Di sini tak ada alif lam tu, mukallafin, tak ada alif lam. Ala kulli mukallafin, tak ada kata ala kullil mukallafi dak. Masalah kaedah ni. Kalimah kullu apabila dia tu diidafah kepada isim nakirah mukallafin, tak ada alif lam, isim nakirah. Memberi faedah lah no. Takunu li ihatatil afradi. Nascaya jadilah lapa kullu saat itu bagi melimputi afrad. Maksudnya kaedah ni. Dabik betul kulli mukallafin tu. Wa kaedah. Kaedah kalimatu kulli
iza udifat ilan nakirati. Ni kaedah dan nahwu lah. Kalimatu kulli iza udifat, tulis dengan dha, iza udifat ilan nakirati takunu li ihatatil afrodi. Poti, po, to marbutah. Po besar. Takunu li ihatatil afrodi. Tengok, kalimatu kulli. Bermula kalimah kulli itu. Iza udifat. Apabila diidafakkan. Apabila di sana akan dia kalimah kulli itu. Di sana ilan nakirati kepada isim nakirah. Seperti sinilah. Kulli mukallafin. Kulli di sana kepada mukallafin isim nakirah. Takunu. Ya wa iza. Nascaya adalah iyo. Deh. Kalimah kullu. Kalimah kullu tu. Ada tu li ihatatil afrodi. Dihantar bagi melimputi afrod. Makna kata sedia umum lah. Semua orang kulli mukallaf kita takdir ai kulli fardin min afrodi mukallafin. Tiap-tiap seorang daripada seorang orang mukallaf. Umum lah. Nampak tak? Umum. Wajib di atas tiap-tiap seorang daripada seorang orang mukallaf tu. Wajib tu syar'an pada syarak. Syar'an dia panggil mansubun ala naz'il khafi lah. Syar'an ai fi syar'i pada syarak. Syar'an tu ta'alluq pada kata yajibu. Syar'an ai fi syar'i pada syarak. Maklumlah dah sebut kata mukallaf. Makna mukallaf ni orang yang diberakti hukum di atasnya. Itu dia panggil mukallaf. Isim maf'ul. Orang yang diberakti hukum di atasnya. Orang hak kena tekek oleh syarak. Orang hak syarak tekek dia panggil mukallaf. Pas ta'rif mukallaf pulaknya, nak panggil mukallaf tu, gapo? Ialah orang yang berakal, lagi pula siapa balik. Tu panggil orang mukallaf, ta'rif dia. Tu. Wajib-wajib tu fa'il yajibu. Fa'il lah. Ayya arifa oleh bahawa mengetahui ia. Tu. Jadi ia ada weh di sini. Syara'an tu kita takdir tadi ai fi syar'i pada syarak. Ia ada alasan dia. Tengok. Ia ada setengah-setengah ia kata dengan sebab syarak. Setengah-setengah pada syarak. Ia ada alasan ilak dia. Berarti ingatlah. Kita mula kitab mana-mana pun hak takdir itu kita ingat so. Betul syara'an saat ni. Kita takdir ai fi syar'i pada syarak. Tapi nak di sini. Betul syara'an tu. Ai dengan sebab syarak. Tu nak kita nak makna gitu. Syara'an ai fi syar'i pada syarak. Yakni ai dengan sebab syarak. Betul syara'an tu. Ai dengan sebab syarak. Dah ambil lagi. Yakni dengan sebab bangkit Rasul. Yakni dengan sebab bangkit Rasul. Dulu tak lagi. Habis. Betul tak habis hubung? Dikaitkan dengan katanya pada syarak itu. Dikaitkan, tulis dengan qaf tu, dikaitkan dengan katanya pada syarak itu kerana hendak mengeluarkan perkataan Mu'tazilah. Dikaitkan dengan katanya pada syarak itu
kerana hendak mengeluarkan perkataan Mu'tazilah. Kerana berkata oleh mereka itu wajib dengan sebab akal. Kerana berkata oleh mereka itu wajib dengan sebab akal. Tu. Oleh ulama, ia kait dengan kata syara'an, ai fi syar'i, pada syarak tu. Boleh ulama kait dengan makna pada syarak tu kerana apa? Kerana nak mengeluarkan perkataan puak Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah tu ia katalah no. Ia katanya wajib tu dengan sebab akal. Tu nak keluar tu. Nak keluar tu ya. Tu alasan dia nak keluar tu ya. Habis. Ayya arifa, wajib tu ayya arifa, oleh bahawa mengetahui ia kullu mukallafin tu. Oleh bahawa mengetahui ia kullu mukallafin tu an masdariyah tu. Kena tahu masdar lah. Ya arifa tu kena tahu masdar. Tadi ni. Ayya arifa ma ai ma'rifatu ma yajibu. Tadi itu. Ya panggil an masdariyah tu alak tahu masdar. Ayya arifa ai ma'rifatu ma yajibu. Tadi itu. Betul ayya arifa ai ma'rifatu ma yajibu. Wajib tu oleh bahawa mengetahui ia kullu mukallafin tu mengetahui ma yajibu. Dobik betul ayat arifa. Mengetahui yakni belajar hingga tahu dan ngerti. Itu maksud dia mengetahui. Ayat arifa mengetahui yakni belajar hingga tahu dan ngerti. Nak tahu, kena belajar dulu. Kena mengaji dululah. Ayat arifah oleh bahawa mengetahui, yakni belajar hingga tahu ia kullu mukallafin tu wajiblah. Mengetahui maf'ul ya arifah. Ma yajibu akan barang yang wajib ia. Betul ma tu, betul ma barang, betul barang tu yakni tiap-tiap sifat yang wajib iaitu 20. Betul ma yajibu tu. Barang yakni tiap-tiap sifat yang wajib iaitu 20 sifat tu. Tu ma yajibu. Barang yang wajib, yakni tiap-tiap sifat yang wajib ia ma tu. Kalau nak dobik bertema masduk bertema tu, buat misal sikitlah, buat misal, bukan masduk ya. Misal seperti wujud, kidam hingga akhir. Bertema yajibu. Betul yajibu tu. Seperti wujud, seperti wujud, qidam, ilah hingga akhir lah. Wajib tu ta'alluq fi haqqi maulana, pada zat Tuhan kami. Haqqi dengan makna zati lah. Fi haqqi maulana, pada hak, yakni pada zat Tuhan kami. Tu. Maulana mana? Sifat jalla. Yang maha besar ia maulana. Tu. Jalla yang maha besar ia maulana. Bukan besar tubuh tu dak, yakni besar nisbah pangkat dia. Tu yakni besar nisbah pangkat dia. Nak kata besar zat tak boleh. Sebab apa? Kerana zat Tuhan kita bukan jirim. Nak kata besar halus tak boleh. Adalah.
Setengah-setengah orang tak reti dia kata besar. Tuhan kita besar. Bukan besar zat, bukan besar tubuh Tuhan dah. Kerana zat Tuhan kita bukan jirim. Kena kata besar halus tak boleh. Besar di sini dengan makna besar pengkat dia. Tu ni sebuah pengkat dia tu lah. Wa azza. Wa azza atas pada jalan lagi. Wa azza dan maha keras ia. Wa azza maha mulia banyaklah tu apa. Wa azza maha mulia ia maulana ataupun maha keras ia maulana. Dobik hak maha keras dulu. Wa azza dan maha keras ia, yakni dengan maknanya tidak boleh siapa nak lawan dengan dia. Tu hak tu Dobik. Tu maha keras. Bukan keras supaya takau batu tu dah. Maha keras ia, yakni dengan maknanya tidak boleh siapa nak lawan dengan dia. Tak ada siapa nak lawan dia. Tak boleh siapa nak lawan dengan Tuhan. Azab dia sangat keras juga. Betul kita kena ingatlah. Zat Tuhan ni tak boleh kita nak fikirlah. Tidak boleh nak fikir pada akal fikir kita. Kata zat Tuhan itu balah mana tak boleh nak fikir. Hanya kita qadar boleh tahu kata zat Tuhan kita tu bukan jirim, hakikat dia kita serah pada dia. Dia yang tahu. Akal fikir kita tak boleh nak fikir kata zat Tuhan kita balah mana. Tak boleh nak fikir. Kalau orang ni fikir orang tergila. Ulama kata tu kata gitu. Zat Tuhan kita tak boleh nak fikir kata balah mana. Kau dah tahu kata zat Tuhan kita bukan jirim, sudah. Tak mau nak kaji pula. Apa bukan jirim ke apa? Tak boleh saya tanya. Serah dia lah. Tahulah. Tuhan lah yang tahu zat dia lah. Kita tak boleh nak fikir. Hanya kita boleh tahu kau dah kata bukan jirim, sudah. Habis. Wa ma yastahilu. Sekian. Wisuk di wa ma yajuzu tak pada. Wa ma yastahilu atah pada ma yajibu tu. Dan barang yang mustahil ia ma tu. Wa ma yastahilu wa ma yastahilu dan barang yang mustahil ia ma. Apa yastahilu? Ai alallahi ta'ala, di atas Tuhan. Mana? Seperti buta tuli. Masalah. Tu yastahilu. Benda hak yang mustahil tu buta, tuli, bisu. Nampak tak tu? Terlemah. Yang lelaka tu ma yastahilu. Wa ma yajuzu atah pada ma yajibu lagi. Dan barang yang harus ia ma ai bagi Allah Ta'ala. Ai lillahi ta'ala lah. Bagi Allah Ta'ala. Jadi kalau kita buat kesimpulan lebel-lebel lah. Sifat yang wajib pada hak Tuhan kita saat ni tu ada 20 sifat. Mustahil lawan dia 20 jadi 40. Harus so jadi 41. Dobik sikit betul ya juzu tu. Dobik betul ya juzu sikit. Betul ya juzu tu dobik. Yang harus pada hak Tuhan itu ialah betul ya. Yang harus pada hak Tuhan itu ialah kerja buat Tuhan. Ialah kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan tu bukan wajib, harus tu. Tuhan mengadakan kita, menjadikan kita harus yang ni. Bukan wajib. Yang harus pada hak Tuhan itu ialah kerja buat Tuhan.
Dobik lagi. Tidak ada tujuan kembali kepada dia. Tidak ada tujuan kembali kepada dia. Ingat molek dah. Kita buat Tuhan mengadakan kita ni bukan tujuan kembali kepada dia. Hanya kembali kepada kita lah. Seperti hak Tuhan sebut lagi Quran tu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun tu. Tidak aku jadikan jin dan manusia illa malaikat liya'budun, supaya beribadat oleh mereka itu akan daku. Tu kita nak bermakna kerana tak boleh tu. Tak mau jadi kata Tuhan buat makhluk buat apa saat ni tu dengan makna kerana tak boleh. Hanya liya'budun tu, la pada kata liya'budun tu ulama bahas di situ ni dia panggil lam lil hikmah. Supaya panggilnya hikmah saja. Tuhan jadikan kita hikmah. Hikmah Tuhan. Tuhan jadi kita hikmah Tuhan. Nak kata Tuhan jadikan kita saat ni tu kerana tak boleh. Kena kata hikmah lah. Kerana ni pesen kita buat kita supaya kita gali telaga. Kerana nak apa? Nak air. Kamar dia Tuhan jadi kita kata kerana klik dia. Kerana dia. Bukan kerana dah. Hikmah saja. Lain-lain tu ya ada beza lah. Habis. Di situ dah mulai. Wa kaza yajibu alaihi ayya'rifa misla zalika fi haqqir rusuli alaihi musallatu wassalamu wallahu a'lam bishawab.